Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Alif Afiq bin Ramli, bernombor matriks 204157 daripada program Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan. Dr. Erni Nuriana binti Muhammad merupakan penyedia kepada tugasan PAS saya. Tujuan video ini adalah untuk saya membentangkan hasil laporan FCE 3804 pengalaman awal di sekolah. Sejarah sekolah SMK Seri Gombak. Sekolah ini ditubuhkan pada Penggal Pertama 1981. Pada mulanya, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gombak dikenali sebagai Sekolah Menengah Ulu Gombak. Pada tahun 1983, sekolah ini ditukar nama menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gombak berdasarkan kedudukannya dalam daerah Gombak. Misi, visi dan moto sekolah. Misi sekolah merupakan melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu memenuhi aspirasi negara. Bagi visi pula, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan moto pula berusaha, berdisiplin, berjaya. Ini merupakan lokasi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gombak. Ini adalah antara infrastruktur sekolah. Pemerhatian terhadap proses pembelajaran semasa PDPR. Kekuatan aktiviti semasa PDPR. Pelajar yang aktif. Walaupun kelas dijalankan secara PDPR di aplikasi WhatsApp, Zoom dan Google Meet, para pelajar kelihatan aktif semasa pengajaran guru. Bagi kelemahan aktiviti semasa PDPR, penglibatan pelajar yang tidak menyeluruh, terdapat segelintir pelajar yang tidak pernah memberikan respon apabila guru bertanyakan soalan. Selain itu, waktu PDPR yang terhad, masa yang diperuntukkan kepada guru untuk mengajar adalah hanya 1 jam. Ini menyebabkan guru sukar untuk menjalankan aktiviti dengan baik. Ini merupakan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang digunakan semasa saya menjalankan tugasan ini. Seterusnya adalah budaya sekolah. Terdapat pelbagai aktiviti ataupun usaha yang dapat dijalankan dan cuba diterapkan dalam meningkatkan potensi dan sasiah dalam diri pelajar. Yang pertama adalah perhimpunan rasmi setiap hari Isnin. Perhimpunan ini dilakukan pada hari Isnin setiap minggu. Persekolahan bermula pukul 7.20 pagi sehingga 8 pagi untuk sesi pagi, manakala untuk sesi petang pula, perhimpunan dilakukan pada pukul 1.10 petang sehingga 1.50 petang. Yang kedua adalah budaya salam. Para pelajar di sekolah diterapkan untuk memberi salam kepada guru dan staf sekolah ketika bertemu antara satu sama lain. Melalui cara ini, ia dapat memupuk sikap untuk menghormati orang yang lebih tua dalam kalangan pelajar. Yang ketiga adalah budaya menepati masa. Peraturan sekolah telah ditetapkan kepada pelajar untuk hadir ke sekolah sebelum pukul 7.20 pagi untuk sesi pagi dan 1.10 petang untuk sesi petang bagi melancarkan proses pembelajaran. Yang keempat adalah kelas tambahan. Sekolah akan mengadakan kelas tambahan bagi pelajar yang bakal menduduki peperiksaan penting seperti Sijil Pelajaran Malaysia. Kelas dan silibus juga difokuskan mengikut tahap keputusan pelajar menurut ujian sebelumnya supaya kelemahan dapat diatasi dengan lebih efektif. Yang keenam adalah bacaan Yasin. Yang ketujuh pula adalah budaya selamat, bersih dan ceria. Pertandingan kelas bersih dan ceria akan antara tingkatan akan diadakan dan pemenang diumumkan pada setiap minggu. Selanjutnya adalah budaya kerja di sekolah. Yang pertama adalah sentiasa bekerja dengan cekap dan amanah. Yang kedua adalah penampilan diri yang kemas. Para guru dan juga staf mengamalkan penampilan yang kemas dan bersih kerana ia mencerminkan imej seorang guru. Yang ketiga adalah mesyuarat secara berkala. Akan dijalankan mengikut masa yang ditetapkan oleh pengetua dan menurut objektif, kesusahan dan keperluan mesyuarat tersebut diadakan. Yang terakhir adalah dengan meningkatkan kualiti pengajaran dengan mengamalkan pengajaran melalui pembentangan digital dan juga pembentangan daripada pelajar. Seterusnya adalah refleksi terhadap persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik darjah.
Yang pertama adalah menggunakan alat pembelajaran yang mudah difahami oleh pelajar seperti peta minda, membuat perbincangan dan penyelesaian bersama di dalam kelas PDPR, menggunakan bahasa yang ringkas, jelas dan padat agar mudah difahami oleh pelajar, komunikasi dua hala yang berkesan, menggunakan teknologi berkomunikasi dan maklumat yang dekat dan boleh diaksesi oleh pelajar. Yang terakhir adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang tenang dan penuh perhatian. Kemudian adalah refleksi terhadap aktiviti kokurikulum. Dapat melatih diri pelajar menjadi seorang pemimpin, dapat menambah pengetahuan dan kemahiran mengenai kepada dalam diri pelajar berkaitan bidang yang mereka ceburi. Yang ketiga adalah dapat membina jati diri pelajar seperti sikap yang berani dalam membuat keputusan atau tindakan dan juga mempunyai akhlak yang terpuji. Yang terakhir sekali adalah dapat meningkatkan kecergasan fizikal dan mental dalam diri pelajar. Refleksi terhadap budaya sekolah. Kelebihan perhimpunan rasmi setiap Isnin adalah memudahkan penyampaian maklumat kepada guru dan murid secara serentak dan meluas. Manakala kelemahannya adalah perhimpunan yang diadakan akan mengambil masa pelajaran sesi pagi. Sesi pagi jika tidak dibendung, dan jika masa berucap dipanjangkan, murid akan menjadi bosan dan tidak memberi perhatian. Yang kedua adalah kelebihan budaya memberi salam adalah membina perasaan hormat menghormati kepada guru-guru, dan kebaikannya murid akan membawa budaya positif ini ke luar sekolah dan melalui cara ini dapat membentuk peribadi yang baik dalam diri para pelajar. Manakala kelemahannya adalah segelintir murid yang tidak mengamalkan budaya memberi salam kepada guru, mereka mengatakan bahawa guru tidak pernah menyambut salam mereka tersebut. Yang ketiga, kelebihan budaya menepati masa adalah penetapan jangka waktu ini adalah bagi menyelaraskan kehadiran murid ke sekolah dan membina disiplin dalam diri murid dan juga guru. Manakala kelemahan adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak mahu mengikuti penetapan waktu masuk ke sekolah kerana mereka bangun lewat. Refleksi terhadap budaya kerja. Yang pertama adalah sentiasa bekerja dengan cekap dan amanah. Tanggungjawab yang digalas mendapat keberkatan dan akan dipermudahkan segala urusan. Penampilan diri yang kemas, menampilkan guru yang proaktif dan berjaya dalam kerjaya sebagai seorang guru. Yang ketiga adalah meningkatkan kualiti pengajaran. Ia dapat menarik minat pelajar dan memastikan pelajar lebih memahami sesuatu topik dalam pelajaran. Rumusan yang saya dapat setelah menyelesaikan tugasan pengalaman awal di sekolah, secara keseluruhannya saya bersyukur dan gembira kerana telah selesai dalam melaksanakan tugasan kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah di SMK Seri Gombak. Sepanjang pelaksanaan kursus ini berlangsung, banyak input positif yang boleh saya ambil untuk dijadikan panduan saya menjadi guru pada masa akan datang. Cadangan aktiviti sulam yang saya cadangkan kepada SMK Seri Gombak adalah kempen kesedaran bahaya COVID-19 dan kepentingan vaksin kepada masyarakat. Kempen ini dapat meningkatkan kesedaran kepada orang ramai tentang kesan COVID-19 serta kepentingan pengambilan vaksin bagi mencegah jangkitan tersebut dalam masyarakat. Selain itu, kerjasama antara sekolah dengan pihak luar dapat meningkatkan kemahiran abad ke-21 dalam diri pelajar seperti kebolehan untuk bekerjasama dengan baik dan cekap dengan orang lain, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, memimpin dan berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Dan seterusnya adalah penghargaan buat guru pembimbing saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hong Moliang kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya sepanjang menjalankan tugasan PALS ini. Beliau sentiasa memberi bantuan dan sudi meluangkan masa untuk membantu saya dalam menjayakan tugasan PALS ini. Sekian itu sahaja daripada saya, Muhammad Lafiq Ramli. Terima kasih.